Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam bin Said bernombor metrik A167994 akan memberitahu serta menerangkan serba sedikit berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat. Hari kiamat merupakan suatu peristiwa yang tidak diketahui oleh manusia, mahupun Nabi Muhammad SAW juga tidak mengetahui bila berlakunya hari kiamat. Ini berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Shadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat adalah pada sisi Tuhanku. Surah Al-A'raf ayat 187. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu bilakah berlakunya hari kiamat. Akan tetapi di dalam Al-Quran juga telah menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan berlaku pada hari kiamat sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para mufassirin. Peristiwa-peristiwa besar yang akan berlaku pada hari kiamat ialah berlakunya matahari terbit di sebelah barat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 158 yang bermaksud, pada hari datangnya sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu, tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelumnya ataupun yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Berkenaan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, jumhur mufassirin telah sepakat bahawa ini menunjukkan peristiwa berlakunya matahari terbit di sebelah barat. Al-Imam Al-Qurtubi telah menjelaskan kenapa iman pada waktu itu tidak lagi diterima adalah kerana mereka beriman disebabkan oleh rasa takut, di mana nikmat yang telah diberikan oleh mereka telah sia-siakan. Yang kedua, mereka telah yakin bahawa akan berlakunya kiamat, maka mereka bersegera melakukan taubat. Perkara ini seperti mana sama keadaannya dengan orang yang nazak. Peristiwa seterusnya yang akan berlaku pada hari kiamat adalah keluarnya Ad-Dabbah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Naml ayat 82, maksudnya, dan apabila sampai masanya hukuman ke atas manusia, kami keluarkan kepada mereka sejenis binatang dari bumi. Terdapat juga hadis yang memberitahu bahawa akan keluarnya Ad-Dabbah, iaitu hadis daripada riwayat Muslim. Maksudnya, sesungguhnya tanda pertama yang muncul adalah matahari terbit di sebelah barat dan keluarnya Ad-Dabbah, sejenis haiwan di tengah-tengah manusia pada waktu duha. Mana saja yang keluar terlebih dahulu, yang lain akan mengikuti dalam masa yang terdekat. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Peristiwa menjelang kiamat yang seterusnya ialah fenomena ad-dukhan. Dukhan membawa maksud berasap ataupun kabut. Pendapat ini disokong oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab yang menyatakan bahawa dukhan dari segi bahasa membawa maksud asap ataupun debu yang tebal yang bertebaran di udara, dan juga membawa maksud asap yang sangat tebal. Definisi bagi dukhan ataupun debu ialah salah satu fenomena pencemaran alam, iaitu di mana udara yang dipenuhi asap yang mengandungi gas yang boleh memberi mudarat kepada manusia. Asap ataupun gas yang memenuhi ruang udara akan membuatkan seseorang itu berasa pedih mata dan jarak penglihatan adalah terbatas. Dukhan juga dikaitkan dengan penderitaan seperti kelaparan, dahaga, kesusahan yang merupakan salah satu daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut As-Suyuti, dukhan dapat dilihat dengan menggunakan pandangan mata kasar, dan ia dikatakan berwarna putih dan mampu membuatkan penglihatan terhadap sesuatu tempat ke sesuatu tempat itu menjadi terbatas. Ad-Dukhan juga disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, iaitu dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 dan surah Al-Fussilat ayat 11.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maksud dia, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Seterusnya dalam surah Al-Fussilat ayat 11, summastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'iin. Maksud dia, kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih seperti asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu menyahut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Surah Al-Fussilat ayat 11. Said Ahwa dalam penulisannya kitab Al-Asas fi Tafsir menjelaskan keadaan kejadian dunia yang disebutkan dalam surah Al-Fussilat ayat 11 tadi. Sesungguhnya di sana memang sudah ada keyakinan bahawa terjadinya bintang-bintang. Sebelum terjadinya bintang-bintang, keadaan adalah di dalam bentuk gas seperti asap. Pandangan ini boleh dianggap sahih kerana begitu hampir dengan hakikat kalimah dukhan di dalam Al-Quran. Peristiwa kiamat yang seterusnya iaitu kemunculan Dajjal. Di antara 10 tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu munculnya Dajjal merupakan tanda-tanda besar kiamat. Keluaran Dajjal merupakan satu perkara yang pasti dan yakin akan berlaku, yang bertujuan untuk membuatkan manusia ini menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda kemunculan Dajjal ini sebagai fitnah akhir zaman, iaitu banyak terjadinya kerosakan, kemusnahan, kezaliman dan sebagainya. Antara hadis yang menceritakan tentang bentuk fizikal Dajjal seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Umar radhiyallahu anhuma. Maksud dia, Rasulullah berdiri di hadapan manusia menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala dengan sanjungan yang merupakan haknya. Kemudian menyebut Dajjal dan berkata, aku memperingatkan kalian darinya, tidaklah ada seorang Nabi kecuali pasti akan memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Nuh AS telah memperingatkan kaumnya, akan tetapi aku akan sampaikan kepada kalian satu ucapan yang belum disampaikan oleh Nabi kepada kaumnya. Ketahuilah, dia itu, iaitu Dajjal, buta sebelah. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah demikian. Seterusnya ialah kemunculan Imam Mahdi. Menurut Ibnu Asir, Al-Mahdi ialah orang yang Allah beri petunjuk kepada kebenaran. Manakala secara bahasa, Al-Mahdi juga bermaksud yang lebih luas, iaitu sesiapa sahaja yang mengikuti jalan hidup yang benar berlandaskan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, yang dimaksudkan dengan Al-Mahdi di sini iaitu Amirul Mukminin dan Khalifah Al-Mahdi yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa seorang yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam pada akhir zaman. Dia akan mengukuh dan menguatkan agama Islam dan menyebarkan keadilan ke seluruh dunia. Kaum muslimin dan khilafah Islam akan berada di bawah pimpinan Imam Mahdi pada akhir zaman. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sekiranya tidak berbaki daripada dunia itu melainkan bahawa hanya satu, nescaya Allah akan memanjangkan hari tersebut sehinggalah dia mengutuskan seorang lelaki pada hari tersebut, yang mana lelaki itu dari kalangan aku atau dari ahli baitku. Nama adalah seperti namaku dan nama bapanya seperti nama bapaku. Dia akan memenuhi bumi dengan penuh adil dan sama sebagaimana bumi dahulu dipenuhi oleh kegelapan dan kezaliman. Kesimpulannya, tanda-tanda kiamat ini telah diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda kiamat ini merupakan satu perkara yang perlu dititik beratkan dalam kehidupan seharian kita, kerana perkara ini akan membuatkan kita takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kiamat yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis ini bertujuan untuk kita bermuhasabah diri dan sentiasa ingat akan kematian yang bakal tiba. Kita hendaklah membuat persiapan
menjelang hari kiamat dengan menguatkan diri kita, dengan menguatkan pendirian hati kita agar sentiasa berada di atas jalan yang benar, berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.